Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya syaitan itu seteru bagimu, maka jadilah olehmu akan dia itu seteru. Ini pengajaran yang pertama untuk pagi ni. Syaitan tu siapa? Musuh kamu. Oleh itu jangan kamu berkawan dengan syaitan. Jadikan dia musuh. Tahu? Dia kerjanya apa? Nak melalaikan kamu. Allah dah bagi amaran dah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sambung. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku kaburkan kamu wahai anak Adam? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu ikut bujukan ataupun perangai ajakan-ajakan dari syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya dia bagi kamu aduwwum mubin. Apa arti aduwwun? Musuh kamu yang nyata. Macam pagi ni syaitan bukan gemar perempuan datang ngaji ni, tahu. Dia kalau boleh nak digagalkannya majlis ilmu tu. Macam mana dia menggagalnya? Ada tengah luar tu nengok ngintai. Ada tengah luar tu, ada senang ngintai tu. Siapa nak kerjakan ni, kata syaitan tu. Mana orang nak kerja? Dia bawa macam-macam senjatanya, tahu. Saya dah kabur sini tu. Apa bawanya? Mula-mula bawanya apa? Bawanya celak, tahu. Panjang beruihnya dicelak. Tang mana celaknya? Tang mana dicelak di syaitan? Tang mata. Bila kena celak syaitan tu, mula dia ngangguk je depan ustaz. Ada tak yang kopi tu? Yang nyanda-nyanda tak ada tak? Tengok. Kalau dia ngangguk je tu artinya udah kena celak syaitan tu. Tapi nampaknya tak ada berjaya syaitan dia. Ada ke? Tak ada. Atau dia give up ke? Dia putus asa ke? Dia frust ke? Baliklah aku dah tak nak tidur, jenuh aku mubuhnya. Dah habis celak aku, dah medak dia nak tidur kena. Balik tak ada? Tidak, dibawanya senjata lain. Apa dibawanya pula? Dibawanya gincu. Tak pernah dengar ke mana pun. Agak selalu dengar. Dibawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Gincu bubuh tang mana? Bibi udah pandai benar dia bercakap berak ni. Bubuh tang bibi. Bila kena gincu syaitan macam? Ustaz ngajar depan, deme ngajar belakang. Ustaz tengah ngajar, deme belakang tu apa? Ngajar juga. Ini gelang ni beli wang kalian, katanya. Itu dah kena gincu setan lah tu. Itu deme. Yang ni pula, semalam sampai menang, Perak ke Kelantan. Itu orang sini itu dah kena apa tu? Udah kena gincu setan lah tu. Jadi ingat tak berjaya juga, dia bawa senjata lain. Apa bawanya? Apa bawanya? Tongkat. Dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya peha, dia ketuk-ketuknya bahu, dia ketuk-ketuknya pinggang, dia ketuk-ketuknya lengan. Itu yang mula-mula bersila, betul selemput, betul sila balik, betul selemput balik, betul sila balik. Macam itulah. Rasa-rasa nak baring segan pula ustaz ada. Sudahnya apa buatnya? Dia pun bangkit, nepuk perutnya. Bahasa yang sakit perut tu. Lepas tu dia pun keluar ambil motor, surung motor tu sampai dekat pagar sana. Dah dapat pagar baru start. Dia pun cabut. Berjayalah setan. Itu kerja setan. Nak ngaji tadi ada tak bisikan? Nanti kalau apa dia buat, buang masa aja. Kalau ada tu siapa yang bisikkannya tu? Setan lah tu. Nak datang begitu dah tu. Begitu juga nak semayang umpamanya. Nak maghrib nak semayang tu. Tak payahlah hujan, sekarang hujan apa yang kamu nak balik ke ni? Bila datang dia pun semayang. Bila semayang setan give up kan? Give up kan? Tidak. Dia ngabuk. Mayang laju-laju. Mayang laju-laju. Biar boleh kamu banyak semayang. Bila laju-laju boleh banyak jenis semayang. Allah Assalamualaikum. Allah. Biar laju-laju. Itu semua dengar cakap setan lah tu. Ataupun dia kata jangan laju-laju, kamu semayang elok-elok.
Perlahan-perlahan sebab baca biar elok-elok. Ya. Nanti kalau kamu laju-laju kan tak sah kata. Biar elok-elok bacaan tu. Pelan-pelan kata. Kalau laju-laju apa kata orang pula kata. Tahu apa kata orang? Udah jadi apa tu? Bila apa kata orang tu dah jadi apa? Bukan sembahyang tu kerana orang, bukan sembahyang tu kerana Allah, sembahyang tu kerana nak nunjuk pada orang. Begitulah hebatnya setan ya. Baca betul-betul. Begitu juga jadi imam. Dia nak jadi imam, ustaz nak jadi imam maksudnya ya. Dia mula-mula nak baca inna ataina. Lepas tu tengok belakang komandan ada. Lagi apa? Pegawai pemerintahnya ada. Lagi apa lah, saya pun tak tahu pangkat-pangkat yang sini. Ya, ASP ada, semua ada. Sekarang baca inna ataina, tak ada standard pula. Sudahnya dibaca surah Yasin dari mula sampai habis. Ya. Itu kerja setan lah tu. Ya. Sentiasa mengacau kita supaya jangan sungguh-sungguh buat kerana Allah Ta'ala. Saya ngajar pun ada tak ganggu di setan? Ada tak? Ada. Kamu gunakan perkataan-perkataan yang bombastik biar dia tengangnya aja dengarnya. Itu yang gunakan manifestasi, gunakan paradigma, gunakan apa lagi? Fenomena. Padahal saya pun tak tahu apa maknanya. Tengangnya dia mendengar, handai ustaz tu ya, guna perkataan-perkataan yang bombastik ya. Yang hebat-hebat. Ya. Ketidakadilan. Dia tak ada sebut tak ada ketidakadilan, ketidaksempurnaan. Ditambung-sambungnya perkataan tu. Biar hebat bunyinya. Biar orang tengangnya dengarnya. Seronok lah dia, bangga lah dia, megah lah dia. Dia tu siapa? Ustaz dah. Itu dia. Itu kerja setan. Tak pernah menyuruh kita membuat sesuatu sempurna, zahir dan batinnya. Itu dia, ingat tu. Bahawa dia tu sentiasa memusuhi kita. Oleh itu kita kena jadikan dia itu sebagai musuh. Kita kena ingat perempuan ya, musuh orang Islam ni ada 5. Al-mu'minu baina khamsin syada'ida, kata Nabi. Orang beriman akan berhadapan dengan 5 musuhnya. Yang pertama, orang yang beriman yang hasad dengki. Mu'minun yahsudu. Ya, orang yang beriman yang hasad dengki. Yang kedua, wa kafirun yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa nak membunuhnya. Yang ketiga, wa munafiqun yubghiduhu. Orang yang munafik yang sentiasa sangat benci kepadanya. Yang keempat, wa syaitanun yudhillu. Syaitan yang sentiasa menyesatkan. Dan yang kelima, wa nafsun tanazi'uhu. Nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ingat, 5 musuh orang beriman. Yang pertama, orang beriman yang hasad dengki. Dia beriman, penyakitnya juga, mayang, puasa, zakat, haji, tutup aurat dan sebagainya, tapi hasad dengki. Tak senang nengok Islam tu berkembang. Sentiasa cuba mematahkan atau cuba menggagalkan usaha-usaha nak mengembangkan Islam. Ya. Di masjid-masjid, di surau-surau banyak tu. Dia menjadi kerongge. Tahu kerongge? Ya Allah, tak tahu dia main kerongge. Kerongge tahu? Kerengge, ya Allah. Kerongge yang duduk atas pokok manggis tu, dia makan tidak buah manggis tu. One more time. Kerongga yang duduk atas pokok manggis tu, dia makan tidak buah manggis. Tidak. Tapi cuba dia panjat pokok manggis tu nak ngambil manggis. Tak macam? Apa buat di kerongga tu? Dikokok-kokoknya. Ya, digigit-gigitnya. Begitulah juga. Orang tu, dia tak tahu nak ngajar. Orang lain nak ngajar tak ada baginya. Itu perangai apa tu? Perangai apa tu? Kerongga lah tu. Banyak tak di masjid-masjid di surau-surau? Kerongga. Dia tak reti dah ngajar, orang lain tak ada baginya. Lagi apa? Dia tak reti nak jadi imam, orang lain pun tak ada bagi jadi imam. Biar tak payah sembahyang Jumaat. Kenapa? Itu kerongga lah tu. Banyak berlaku orang itu tu. Di daerah Ipoh ni banyak. Ada seorang ustaz tu tau. Tak nak saya sebut namanya. Dia ngajar satu tempat. Udah duduk macam ni. Datang setiap masjid tu. Ustaz tak boleh ngajar sini. Kata. Pasal apa? Pasal politik lah tu. Ustaz tak boleh ngajar sini. Dia pun tunjuk tauliah. Ini sultan bagi tauliah. Kata. Bukan saya saja-saja. Kata.
pun tak dibagi juga. Bertengkar-tengkar, orang lain dah ramai ada kerumun dia. Ustaz suruh dia ngajar. Orang lain tu menyebelahi ustaz lah. Tapi dia berkeras juga tak bagi. Sampai hari tak baginya ustaz tu ngajar. Ya. Ya. Itu orang kopi itu gelarnya apa? Gelarnya apa? Kerongge. Sebut kerongge. Jangan jadi kerongge ya. Kataan sebenarnya kerengge ya. Itu kerongge. Jadi jaga. Itu musuh yang pertama, orang mukmin yang hasad, dengki. Yang kedua, orang kafir, kerjanya apa? Nak bunuh orang Islam aja. Di sini alhamdulillah tak ada di Malaysia ni. Tapi di tempat lain ada orang kafir kerjanya membunuh orang Islam aja. Di Burma dia tak berlaku. Sekali dia bunuhnya bukan seorang dua, tahu berapa orang dibunuhnya? 500, 600 dibunuhnya. Satu kampung tu habis dibunuhnya. Itu tak ada banyak. Di Nigeria sekali dibunuh oleh orang Islam tu 2000. Habis bergelempang mayat orang Islam tu. Sekarang ni, bukannya dulu ni, bukan 50 tahun dulu, sekarang ni sedang berlaku sekarang ni. Mereka sedang membunuh orang-orang Islam. Orang Yahudi memang itulah kerjanya, membunuh orang Islam. Itu dia. Itu wa kafirun yuqatilu. Yang ketiga, orang munafik yang sangat benci kepada orang beriman. Orang munafik ni dia pora-pora beriman, tapi sebenarnya dia tak beriman. Itu yang ketiga. Yang keempat, syaitan. Cerita syaitan tadi ni. Yang kerja ni nak menyesatkan kita daripada mengingati Allah. Dan yang kelima, hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Hawa nafsu ni memang Allah jadikan dia tu jahat. Memang asal kejadian dia pun jahat. Allah jadikan akal mula-mulanya. Lepas tu Allah tanya akal, siapa kamu, siapa aku? Kata Allah nanya akal. Kata akal, kamu Tuhan, aku hamba. Lepas itu diperintahkan akal ke depan kamu, dia pun ke depan. Ke belakang kamu, dia pun ke belakang. Ke kiri kamu, dia pun ke kiri. Ke kanan kamu, dia pun ke kanan. Itu akal. Dia patuh, taat kepada siapa yang memerintah dia. Lepas itu Allah jadikan nafsu. Ya. Lepas itu Allah perintahkan nafsu. Wahai nafsu, ke depan kamu. Kata, nehin aja dia. Tahu ke nehin? Ya Allah tak tahu nehin. McDonald je buat tak tahu aja dia. Ke belakang kamu, kata, nodun aja. Tahu nodun? Kau nehin lah. Ke kiri kamu, dia buat tak tahu aja. Degil betul. Biut benar. Tahu ke biut? Biut tu degil lah. Itu nafsu. Betul dia tanya nafsu. Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Tuhan yang nanya ni. Apa kata nafsu? Kamu, aku lah. Kata. Punya sombong, punya ego. Kamu, aku lah. Kata. Masuk neraka 100 tahun. Udah 100 tahun, keluar kembali. Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Aku, kamu lah. Udah 100 tahun masuk neraka, orang itu jawab lagi. Udah 200 tahun masuk neraka, keluar kembali. Lepas tu ditanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Aku, kamu lah. 200 tahun masuk neraka, macam itu jawabnya. Biut ke tak? Biut ke? Tahu ke biut? Degil ke tak? Punya degil. 300 tahun masuk neraka. Itu keluar kan? Bila keluar dari neraka, tanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Baru dia selenda. Tahu ke selenda? Bukan minyak selenda. Apa selenda? Surrender. Aku kalah. Kamu Tuhan, aku hamba. Kata. Itulah yang dimasukkan dalam diri saya, dalam diri ustaz-ustaz tu, dalam diri perempuan tu. Ada belaka nafsu tu. Ya. Kerjanya apa? Mengajak kepada kejahatan. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Sebab itu kalau orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah diliputi oleh hawa nafsu, dia hilang pertimbangan. Orang yang soleh boleh melakukan maksiat. Orang yang soleha pun boleh melakukan maksiat kerana dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Seperti mana yang berlaku ke atas Siti ya Allah, Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Orang Melayu Zulaikha, orang Melayu tak betul, Zulaikha. Dia cuba goda anak angkatnya sendiri. Siapa anak angkatnya?
Nabi Yusuf. Sebab itu ayat innan nafsal ammaratun bisu tu di dalam surah Yusuf. Itu nafsu. Ya. Dia cuba goda anaknya, anak angkatnya sendiri. Ya. Dia kunci yang pintu dari dalam. Dia dengan Nabi Yusuf je. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dalam Quran. Tengok dalam Quran ada tak? Dia menguncikan pintu dari dalam lalu memanggil Nabi Yusuf haytalak. Haytalak tu panggilan yang sangat memberahikan. Ya. Kalau saya panggil kau itu Kuantin Soban. Ustaz ni tak lah. Ustaz ni kuat iman ni ya. Haytalak. Tapi Nabi Yusuf lari. Panjang ceritanya. Akan datang kita baca cerita itu insyaAllah. Ini nafsu. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ada tak orang mengajak menyeru kepada kejahatan sekarang ni? Ada. Mari kita menari, mari kita berjoget lambak, come to Marlboro country, Guinness Stout is good for you. Itu semua ajakan-ajakan dari hawa nafsu. Okey, itu syaitan. Baik, kemudian apa lagi? Dan ketahui olehmu bahawasanya hari kiamat itu berhimpunkan akan kamu di dalamnya kepada Allah Ta'ala, padahal keadaan kamu itu berjemaah. Semua orang berhimpun di hadapan Allah Ta'ala nanti. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu, ya kan, betul ayat Ustaz. Yauma yaqumun nasu rabbul alamin. Berdiri manusia itu di hadapan Tuhan Rabbul Alamin yang menjadikan alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, li rabbil alamin. Berdiri manusia di hadapan Allah Taala di padang mahsyar nanti. Berimpit-impit, berasak-asak. Macam apa? Macam anak panah dalam pusar panah. Rapat ke jauh-jauh? Enggang-enggang. Rapat-rapat tau. Udahlah rapat-rapat, telanjang pula tu. Semua telanjang. Ngeli-geleman Aisyah dengar bila Rasulullah cerita apa tu. Tidak ke malu ya Rasulullah, tidak ke orang ni tengok, mana kopi orang ni punya. Jawab Nabi pada masa itu, tak sempat nak malu. Masing-masing memikirkan diri masing-masing belaka. Dan hadirkan akan kamu itu di antara hadapan Allah Ta'ala hal keadaan kamu itu bersaf-saf, padahal kamu baca dan kitab, kamu baca akan kitab satu huruf kemudian satu huruf, dan ditanyai akan kamu itu dari barang yang kamu berjalan di dalam dunia, sama ada ia tersembunyi atau zahirnya. Pada hari itu dihimpunkan akan segala orang-orang yang takut akan Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala, kepada Tuhan yang bernama Rahman, padahal mereka itu berkenderaan. Dan kami hulurkan akan segala mereka itu yang celaka itu kepada neraka jahanam, padahal mereka itu berjalan. Di akhirat nanti kita akan disaf-safkan tau. Dibariskan semua manusia. Saya, ustaz-ustaz, puan-puan, semua akan dibariskan. So, everybody will be lined up into 120 rows. Faham kan? Akan berbaris sebanyak berapa barisan? 120 baris. Semua sekali. Saya, ustaz-ustaz, puan-puan, suami-suami, puan-puan. Lagi? Barack Obama, lagi George Bush, lagi Hitler, lagi ya Allah tak kena nama. Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu, semua baris tu. Di antara 120 baris tu 3 baris saja beriman. 117 baris itu semua kafir belaka. Sikit ke ramai orang beriman? Sikit benar. 3 baris saja beriman. Yang lain tu semua kafir. Semua ahli-ahli neraka belaka tu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Katanya beramai-ramai, tum masuk dalam neraka jahanam. 3 baris saja yang beriman, yang layak masuk syurga. Bukan terus dapat masuk syurga pun tak. 3 baris itu dibariskan semula. Dia bersurai, dibariskan mula kepada 4 barisan pula. Yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang masuk syurga tapi kena hisab, dipanggil ashabul yamin.
Yang ketiga, orang yang masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Apa benda angkat tangan? Tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu lah, masuk juga syurga. Siapa nak angkat tangan? Ini ashabus shimal namanya. Yang keempat, orang yang golongan tengah-tengah, masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Masuk syurga tak cukup pahala, masuk neraka tak cukup dosa, jadi terhegih-hegih di atas titi siratal mustaqim tu. Apa buatnya? Minta satu pahala daripada ahli syurga, supaya dia layak masuk ke dalam syurga. Jenuh minta tak dapat-dapat. Nyudahnya orang yang ngam-ngam dia pahalanya dapat masuk syurga, dia yang bagi satu pahala. Maka akhirnya orang ashabul araf ni tadi, orang yang ngam-ngam tu tadi, yang 50-50 tu dapat jugalah masuk ke dalam syurga. Itu 4 golongan. Ya, dia ada satu ceramah tu cerita tentang akhirat dia, lepas mati apa berlaku. Ya. Kejap ni dah nak ceramah, next time lah. Itu yang berlaku. Itu 4 golongan. Kita hendak yang mana? Kita hendak yang mana? Yang masuk syurga bi ghairi hisab. 7 golongan dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa? Yang pertama rasul-rasul. Ada? Tak ada. Ulam rasul ada? Itu ada di mana? Di Teluk Intan. Itu nama kedai, bukan orang. Yang kedua nabi-nabi ada? Tak ada juga. Ulam nabi ada? Tak ada juga. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lagi? Siapa lagi? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi? Apa namanya? Abdurrahman bin Auf, dan 10 orang yang dijanjikan surga tu. Itu masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina siapa lagi? Sayyidina Yasir, Sayyidina Yasir. Begitu Sayyidina Ja'far, masuk syurga tanpa hisab kerana mereka itu mati dalam peperangan. Abdullah bin Rawaha masuk syurga tanpa hisab kerana dia itu mati dalam peperangan. Begitu yang modelnya siapa? Dr. Abdul Aziz Rantisi dibom di Yahudi. Syekh Yasin dibom di Yahudi. Begitu juga pejuang-pejuang Hamas dalam peperangan dengan Yahudi dulu. Itu masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, wali-wali. Wali-wali masuk syurga tanpa hisab, ya. Wali-wali Allah, bukan wali nikah. Kalau wali nikah saya boleh masuk syurga. Saya dah 2 kali jadi wali dah. Itu wali-wali Allah dia masuk syurga tu, tanpa hisab. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Itu ayat lah tu, ya. Ya ke sabar? Orang yang sangat sabar. Apa dia sabar? Yang pertama, sabar untuk mengerjakan yang wajib. Sekarang ni menuntut ilmu dia wajib. Sabarlah. Saya tengok, nampak tu dah, nampak ada yang tengok jam bila nak berhenti. Sabarlah. Ya. Yang kedua, sabar daripada mengerjakan yang haram. Yang ketiga, sabar apabila diuji oleh Allah Ta'ala. Itu sabar. Ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa nilainya. Bighairi hisab, tak ada boleh dikira. Masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam tadi. Yang ketujuh, orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan orang masuk syurga tanpa hisab. Masuk golongan kita yang mana? Yang mana masuk? Tak ada satu, tak ada lah. Kena hisab lah tu. Mana yang dapat? Syuhada tu orang yang mati syahid. Ya? Itu kita dapat. Tapi kena berjuang lah. Kalau kita mati dalam perjuangan, kita dapat pahala syahid. Ya, ini pun tak ada perjuangan lah. Kalau ada lah perempuan ni mati kejap ni, ya, syahid lah tu, kerana mati dalam suasana menuntut ilmu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Berarti kalau mati kejap ni mati syahid lah tu. Siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Tak ada. Ya. Tak nak mati kejap ni. Memang patutnya tak lah. Kerana kalau mati syahid terus masuk syurga. Ya.
Baik, itu 7 golongan ya, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang kena cek. Itu lama ada ceknya dah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa, dua-dua tu ya, takwa belaka. Orang kaya tu pun takwa, orang miskin tu pun takwa. Siapa dulu masuk syurga? Orang miskin ke orang kaya? Orang miskin tu dulu masuk syurga berapa lama? Berapa lama dulunya? 500 tahun dulunya masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa. 500 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat lagi cerita akhirat. Punya dah lamanya orang kaya tu nunggunya. Okey, itu dia ya. Mana kedainya? Pada Tuhan yang bernama Rahman, padahal mereka itu berkenderaan, dan kami hulurkan akan segala mereka itu yang celaka itu kepada neraka Jahannam, padahal mereka itu berjalan. Orang yang masuk neraka jalan tu, tak ada orang masuk neraka tu dia berjalan kaki, tak ada kenderaan. Tapi orang yang menjadi yang dapat bantuan dari Allah, dia berkenderaan. Bangkit dari kubur dah ada kenderaan. Ada, tengok apa yang dia korban ketika hari raya korban tu. Kalau korban unta lah kenderaannya. Kalau korban lembu lah kenderaannya. Kalau korban kobor lah kenderaannya. Kalau kambing lah. Kalau biri lah. Kalau kebas lah kenderaannya. Ya. Perempuan jangan bayangkan kobor dunia ni. Jangan kobor dunia ni. Bayangnya sampai siur naiknya berlumpur je. Ini special punya kobor tau. Akhirat punya. Maka bahawasanya akulah yang tiada menyerupai oleh suatu dengan daku, dan tiada kekerasan seperti kekerasanku. Allah tu sifatnya apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia tidak menyerupai mana-mana. Apa saja kemarahan Allah tak serupa dengan kemarahan kita. Pemurahnya Allah tak serupa dengan pemurahnya kita. Zat Allah tak serupa dengan zat yang lain-lain lagi. Sifat Allah tak serupa dengan sifat kita, walaupun namanya serupa. Allah ada ilmu, saya pun ada ilmu, tapi serupa ke ilmu Allah dengan ilmu saya? Serupa kan? Jauh benar bezanya. Pemurah Allah dengan pemurah kita serupa kan? Pemurah kita nak ada had, pemurah Allah mana ada had. Itu ya. Itu dia. Kemarahan Allah dengan kemarahan kita tak serupa. Kemudian lagi, barang siapa puasa keranaku pada masa di dalam dunia, hal keadaan khalis. Apa dia khalis? Ikhlas, semata-mata kerana Allah. Bagiku, kerana Allah saja, nescaya aku perjamukan akan dia dengan beberapa warna makanan yang berjenis-jenis di dalam syurga. Siapa puasa sunat saja, bukan puasa wajib dah, puasa sunat semata-mata kerana Allah Ta'ala, nanti dia akan dapat hidangan dari Allah di dalam syurga. Berbagai-bagai jenis hidangan. Apa ndak semua ada. Lintah je hati. Nak makan nasi paprik, udah datang nasi paprik. Makan nak datang nak makan nasi petaya, udah datang nasi petaya. Tahu ke dia apa nasi petaya? Ya Allah, tak tahu dia. Nak makan apa? Nak makan chicken chop, udah datang chicken chop. Dibawa oleh wildan yang cantik jelita. Dan selera kita di akhirat besok dalam syurga tu, selera kita apa? 70 kali ganda daripada selera kita dalam dunia ni. Itu dia hebatnya. Barang siapa memejamkan kedua matanya daripada yang aku haramkan, artinya dia tak nengok benda haram. Tak ada malam-malam nengok apa? Nengok kilauan emas, tak ada. Tak ada malam-malam nengok Akademi Fantasia, tak ada. Tak ada malam-malam nengok WWE Smackdown. Tak ada. Diharamkan. Diharamkan diri dia. Kerana benda tu tidak dibenarkan oleh Allah. Apa dia? Barang siapa memejamkan kedua matanya daripada yang aku haramkan, nescaya aku sentosakan akan dia daripada api neraka. Tak masuk neraka. Maka akulah Tuhan yang memiliki akan sekalian alam. Semua Allah yang punya. Lillahi mulkus samawati wal ardu wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Maka minta ampun oleh kamu daripada aku. Olehnya minta ampun dengan aku. Kalau dulu-dulu ada nengkin-nengkin suami, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau dulu-dulu ada pakai seluar pendek 100 meter, lari 100 meter pakai seluar pendek, ketika sokan, apa buat? Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tak payah jawab lah, ada ke tak buatnya itu dulu. Tak payah jawab, jangan jawab.
Udah nyerongin tu ketinta. Adik ke dah? Minta ampun daripada aku. Dan aku juga yang memberi nikmat. Berapa banyak nikmat bagi kita? Berapa banyak nikmat? Berapa ribu? Berapa ratus? Tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah ya. Begitu banyaknya nikmat Allah bagi kepada kita. Maka syukur oleh kamu akan daku, dan aku juga yang memeliharakan. Aku memelihara kamu, maka pinta peliharakan oleh kamu daripada aku ya. Tuhan pelihara kita daripada segala berbahaya, segala perkara-perkara yang merosakkan kita. Tuhan pelihara. Minta pelihara. Daripada nombor satu nak minta pelihara daripada apa? Daripada api neraka. Wa qina azaban nar ya. Pelihara daripada api neraka. Dan aku juga yang mengampun. Nak minta ampun, minta kepada siapa? Minta pada Allah Ta'ala. Jangan minta ampun kepada yang lain ya. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka minta ampun oleh kamu daripada aku, dan aku juga yang diqasad, maka qasadkan olehmu akan daku ya. Jadi ngaji kejap ni kerana siapa? Ngaji kejap ni kerana siapa? Kerana Allah. Ingat tu, mesti kerana Allah, jangan kerana lain-lain ya. Saya ngajar pun kerana apa? Kerana Allah. Jangan lepas ni nyelin. Mana Ustaz Nasir ni? Tak ada dekat lagi ya. Ngapa? Mana dia Ustaz Nasir ni? Tak ada dekat lagi. Masuk tokar, keluar balik, masuk lagi, keluar balik, buka pintu, tutup pintu, buka bonet, tutup bonet. Ngapa? Ustaz Nasir tak nak dekat-dekat. Kenapa saya tak benar Ustaz Nasir ni? Ngapa? Envelope belum dapat. Kalau kerana envelope dapat apa? Dapat envelope ajalah. Ya. Sebab itu kita betulkan niat kerana Allah. Kalau kerana Allah, envelope tu automatik boleh datang je, insya-Allah ya. Sebab itu kalau kita lupa, janganlah telefon pula kalau dia lupa nak bagi envelope pasal. Janganlah balik ke rumah telefon, Ustaz, tadi lupa bagi envelope ya. Jangan. Lantaklah, lupa-lupalah. Ada tak pernah dalam riwayat dalam umur hidup saya ni orang lupa bagi envelope? Ada. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Macam-macam, saya tak nak cerita lah, tapi macam-macam pengalaman yang berlaku ya. Zaman mula-mula saya berdakwah tu, pergi ke daripada kampung pergi ke Gerik tahu. Balik-balik kosong, apa pun tak. Begitu dah. Itu dilema orang dakwah ya. Kadang-kadang benda tu, saya hari tu puasa, ni cerita lah saja nak bagi tahu. Saya hari itu puasa, nak buka apa nak buka ni kan? Sudahnya pergi beli roti nan. Tahu roti nan? Roti tempayan tu. Bukalah. Betul pergi ke surau tu ngajar. Lepas ngajar mun dijamu deme roti nan. Ya. Roti nan juga jamu deme. Itulah first and the last time. Lepas itu tak pernah jamu roti nan. Hari itu juga. Bukan saya ngabur nama dak. Begitulah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak ada cerita lah. Kadang-kadang di rumah tu isteri saya bagi bihun. Makan bihun lah, makan sebelum ngajar tu pergi makan bihun. Pergi ke surau mun dijamu dan bihun juga. Kadang-kadang satu tempat itu biasanya ada jamuan. Ada jamuan. Betul ngajar tengok apa pun hidup ayo liur aja balik. Nak singgah kedai segan, malas awak seorang, saya seorang, memang tak nak saya singgah kedai. Balik ke rumah, tengok di rumah apa pun tak ada. Nampak? Itulah dia dilema ustaz-ustaz mengajar ni ya. Dan saja cerita pengalaman ni ya. Maka minta ampun olehmu akan kamu daripada aku, dan aku juga yang diqasad, maka qasadkan olehmu akan aku, dan akulah yang amat tahu. Tuhan tahu dalam hati kita ni semua, Tuhan tahu. Apa pasal nak datang? Saya datang kerana apa? Tuhan tahu lah kata. Maka takut oleh kamu akan daku, dan akulah yang memadakan. Jadi kita nak cukup. Rasa cukup tu siapa bagi? Allah bagi. Kita usahakan supaya kita rasa cukup dengan apa yang ada. Itu namanya apa? Qanaah. Namanya qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Itu dari Allah tu. Tapi boleh dilatih-latih diri kita tu supaya kita ada perasaan itu. Cukup dengan apa yang ada. Maka minta oleh kamu daripada aku, dan akulah yang memadakan, maka minta oleh kamu daripada aku.
dan aku juga yang menunjuk, maka minta tunjuk pada kamu daripada aku. Ada tak minta tunjuk dengan Allah? Ada kaedah. Berapa kali sehari minta tunjuk dengan minta tunjuk daripada Allah? Berapa kali sehari nyebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Berapa kali sehari? Ya Allah, tak semayang ke dalam ni? Berapa kali sehari? Paling komannya 17 kali sehari. Minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Okey, wallahu alam. Akan datang kita akan baca pelajaran yang ke-26 ya. Okey.